Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love and what I know about it, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hari ini kita akan belajar pembelajaran secara maya Pendidikan Islam tahun 4 bidang adab dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ucapkan kepada semua anak-anak murid tahun 4. Kita akan belajar tajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat. Jom kita belajar bersama-sama. Apakah hak-hak jiran? Di sini Ustazah senaraikan 3 jenis hak-hak jiran. Yang pertama ialah melalui perbuatan. Melalui perbuatan, kita menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Jiran kita mungkin terdiri daripada kaum India, Cina ataupun lain-lain. Tidak menyakiti jiran. Jom kita lihat gambar di bawah. Gambar pertama menunjukkan amalan jiran yang baik. Manakala gambar yang kedua dan ketiga menunjukkan contoh jiran yang tidak baik. Yang mana satukah menunjukkan amalan yang tidak menyakiti jiran? Ya, betul, gambar nombor 1. Manakala gambar nombor 2 dan 3 menunjukkan jiran yang tidak baik, yang menyakiti hati dan perasaan jiran. Contohnya pergaduhan dan bertikam lidah. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul SAW dan juga hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Menziarahi jiran ketika sakit. Mari kita lihat video ini. Adab menziarahi orang sakit ialah: pertama, niat menziarahi pesakit sebagai mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, berikan pesakit nasihat supaya dia sabar dan tabah menghadapi ujian. Ketiga, mengucapkan perkataan yang baik-baik agar dapat menghiburkan hati pesakit dan menguatkan jiwanya. Keempat, memegang tangan atau mengusap lembut tubuhnya yang sakit. Pastikan menyentuh jika mahram saja. Kelima, bertanyakan tentang keperluan pesakit. Mungkin memerlukan pertolongan dari segi perbelanjaan atau tentang ibadahnya seperti solat dan puasa. Keenam, singkatkan dan jarakkan waktu menziarahi mereka. Janganlah terlalu lama dan kerap datang menziarahinya. Ketujuh, mendoakan pesakit agar segera diberi kesembuhan. Memberikan pertolongan jika diperlukan. Contohnya, menawarkan pertolongan jika diperlukan oleh jiran. Mengambil berat tentang kesusahan jiran. Ketika jiran tiada, bolehlah kita membantu menjaga keselamatan rumah mereka. Saling tolong-menolong merupakan amalan yang baik untuk menjaga keharmonian hidup berjiran. Seterusnya, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Jika ada makanan yang lebih, bolehlah kita bertukar-tukar juadah, terutamanya di bulan Ramadan. Itu menunjukkan amalan yang sangat baik. Tidak mengganggu ketenteraman jiran. Contohnya, jika memelihara haiwan peliharaan,
perlulah menjaga haiwan tersebut dengan baik supaya tidak bebas keluar ke rumah jiran dan membuang najis sehingga menyusahkan rumah jiran. Bunyi bising sama ada dari kenderaan, muzik atau peralatan pertukangan boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada jiran kita. Parkir kereta. Pastikan kita tidak memarkir kereta di halaman jiran sehingga menghalang pergerakan jiran. Sampah sarap. Uruslah sampah sarap kita dengan baik. Jaga kebersihan persekitaran rumah kita supaya tidak timbul masalah kepada jiran kita. Menceroboh. Jangan menceroboh kawasan jiran tanpa izin walaupun dengan alasan ia bersebelahan dengan rumah kita. Kerja pembinaan yang merosakkan harta, contohnya melonggokkan bahan binaan di kawasan rumah jiran atau membina sebarang binaan sehingga merosakkan rumah jiran. Itu adalah contoh-contoh. Seterusnya ialah saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Jika ada terkasar bahasa, terkhilaf tingkah laku, termasam muka, maka segeralah meminta maaf supaya ianya tidak berlarutan. Orang yang bertolak ansur dengan jiran adalah orang yang sangat bertimbang rasa. Hak-hak kejiranan yang kedua iaitu percakapan. Memberikan nasihat jika perlu. Berilah nasihat yang membina dan dengan tutur kata yang sopan. Mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran, contohnya seperti kejayaan anak-anak, perkahwinan atau sebagainya. Menjaga pertuturan kita dari menyakiti hati jiran, bersikap kasar atau mengejing. Hak jiran yang ketiga iaitu yang terakhir ialah emosi. Bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Jagalah perasaan jiran jika jiran kita ditimpa sebarang musibah. Zahirkan atau kongsi bersama kesusahan yang dialami oleh mereka. Contohnya sama ada kematian, kesakitan, kemalangan dan sebagainya. Berprasangka baik dengan jiran. Bersangka baiklah dengan jiran supaya keharmonian emosi dengan tidak menuduh yang bukan-bukan atau syakwa sangka kepada jiran. Mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita saksikan video ini. Kita, kalau orang buat jahat pada kita, gaduh dengan kita, marah-marah kita, tuduh kita tak tentu pasal, kita macam mana? Kita marah kan? Kita benci kan? Tapi berbeza dengan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda, ada seorang wanita tua sering membaling sampah dan najis serta mengeluarkan kata-kata kesat kepada Rasulullah. Sehinggalah satu hari, Rasulullah berasa hairan dan tertanya-tanya mengapa sudah beberapa hari tiada sampah atau najis dilontar oleh wanita itu ketika baginda melalui jalan tersebut. Setelah diselidik, rupanya wanita tua si pembaling sampah itu sedang sakit tenat dan berseorangan di rumahnya. Rasulullah telah pergi menziarahi wanita itu dengan membawa hadiah dan makanan. Setelah meminta izin, Rasulullah masuk ke rumahnya. Alangkah terkejutnya wanita itu dan disangkanya Rasulullah ingin membalas dendam kepadanya. Namun, apabila Rasulullah bertanyakan khabarnya dengan lemah lembut dan senyuman serta memberikan hadiah dan membawakan makanan kepadanya, wanita tersebut tiba-tiba menangis teresak-esak sambil berkata,
Setiap hari ku menyakitimu, menyusahkanmu, membuatkanmu kotor, tetapi tidak pernah kamu memarahiku. Sungguh mulia akhlakmu ya Muhammad. Melihat kemuliaan hati, sifat pemaaf serta kesabaran Rasulullah, maka wanita tua itu tersentuh hati dan mengucap 2 kalimah syahadah. Teladan daripada kisah ini ialah, cubalah berbuat baik kebaikan walaupun kita sering disakiti. Bersabarlah dengan ujian dan belajarlah memaafkan kesalahan orang di sekeliling kita. Apakah kelebihan-kelebihan beradab dengan jiran? Terdapat banyak kelebihan-kelebihannya apabila kita baik dengan jiran. Mari saksikan video ini. Honesty will always be there to bless us with His love, and His Mari berfikir sejenak. honesty will always be there. He's always watching us, guiding us. Apakah yang anda dapat lihat pada gambar ini? So when you lose your way, to Allah you should turn, as He promised. Pencuri ingin memasuki rumah jiran. Ya, apa yang perlu dilakukan oleh anda? Hubungi polis atau biarkan sahaja, tidak masuk campur urusan. Ya, betul. Hubungi polis. Di antara adab-adab berjiran ialah memelihara harta jiran. Kesimpulannya, hubungan sesama jiran adalah sangat penting kerana hidup kita saling perlu memerlukan. Ibarat aur dengan tebing, saling menjaga kerukunan jiran tetangga, mengeratkan silaturahim. Semoga menjadi amalan harian. Jiran sepakat membawa berkat. Sekian, terima kasih.